Tengok phone. Masa tengok depan kan, kawan dia senyap je lagi. Padahal kawan dia tinggal kat sana. Tapi sebab tak nak nampak yang kita tahu dia ni hantu, dia orang pura-pura tak tahu dia ni bukan kawan. Dia macam tanya, kau okay tak? Tangguh je. Lepas tu kata, jom kita pergi tempat tadi nak? Lepas tu dia, ikut je. Lepas tu member tu duduk belakang sekali. Kawan dia pun duduk belakang juga. Cuma 4 orang kan, 2 orang duduk belakang kan. Cuma dia tak pandang dah orang yang kawan dia yang tertinggal tu. Which is benda tu menyamar jadi kawan dia kan. Sampai je kawasan tu, elok je sampai, aku tak tahu lagi jarak berapa meter atau berapa jauh. Tiba-tiba kan dia pandang tempat lain kan. Tiba-tiba macam handphone dia berdering. Lepas tu dia macam angkat call. Dia cakap, kau dah kat mana? Aku dah tunggu lama kan. Terus dia pelik, lama? Rasa macam baru 30 minit lah. Maksud tengok kawan dia kat belakang tu dah tak ada. Selamat datang ke apa, segmen seram Selamat datang ke segmen seram kita yang keberapa kali aku ini tidak berapa pasti. Ini adalah segmen seram pertama kita. Bukan segmen seram pertama ya sebenarnya. Kedua. Mungkin kedua atau ketiga. Dan segmen seram ini dibawakan khas kepada anda oleh Zat Jus Botanica yang diperbuat daripada durian Belanda. Tahukah anda? Kuat sikit ni. Tahukah anda Zat Botanica, Jus Botanica ini memberikan anda tenaga ketika anda melakukan pekerjaan seharian. Dia juga mengawal penghadaman dan juga pencernaan makanan. Dan yang paling bagus sekali, dia adalah satu berita baik. Berita apakah itu? Silakan. Berita baik untuk orang-orang yang ada sakit gout. Orang boleh jadikan zat sebagai alternatif untuk mengurangkan keradangan. Berita yang lebih baik adalah Hanif Jamal dah hafal skrip dia tanpa perlu tengok skrip, dan dia berjaya dribble dengan sangat baik. Terima kasih. Sebab memang zat Botanica, Jus Botanica ni memang terbaik. Memang terbaik. Memang kita promote seikhlas hati. Betul. Sebab this is the very nice, good performing product in my luster. Is it correct? Boleh lah. Sebab My Luster ada banyak produk. Betul. Okay, aku sendiri pernah consume benda ni dan dia sangat lazat. Sebab tu budak umur 6 tahun boleh makan. 6 tahun ke? Betul ke? 6 tahun IQ 5 tahun. Okay, budak 6 tahun boleh makan sebab dia sangat sedap. Dia macam boleh jadi pengganti kepada, macam kan budak-budak suka makan vitamin lah, suka emotion lah, apa benda-benda cross check kan? Betul tak? Kata aku dia memandai. Betul Betul. Dia kata betul. Budak-budak suka makan. Sebab aku dulu suka makan vitamin. So ini boleh jadi bahan pengganti kepada korang sebab dia diperbuat daripada durian Belanda, watini wa zaitun. Second restock aku dah sampai petang ni. Alhamdulillah. Second restock sebab aku baru memang dah consume ni. So memang nak minta Bosman untuk kurang. So aku akan pass mandat aku kepada Hakim. Macam mana kita nak dapatkan Hakim? Cara nak dapatkan zat ni senang saja. Kalau korang pergi ke myluster.com.my atau boleh atau WhatsApp di 017-5123-401, korang boleh dapatkan sebotol zat yang mana harga ni adalah RM35. Subhanallah. Gunakan promo kod kita orang Bros and Mike. Dapat lagi pengurangan sebanyak RM2. Dan pastikan promo kod ni hanya valid di website MyLuster sahaja. Tidak di Shopee, tidak di TikTok Shop, hanya website MyLuster. Okay boys, sementara Hanif tengah bermain dengan bayang-bayang dia sendiri, adakah anda akan takut dengan bayang anda sendiri? Ini adalah on the apa show apa? Welcome to the show, Bros and Mike. Nanti dia kata sayang, geli pula kau nak panggil. Siapa awak dia? Welcome to the show, Bros and Mike. Lepas sini. Sini pelik tak? Ya, biar aku suluh muka kau. Okey tak? Tak tahu. Okay. Boleh lah. Mungkin kau handsome. Dia asalkan jangan bawah mic ah. Kalau bawah mic tu nampak macam hidung kau dan mata hitam. Oh, hidung aku dah lah. Tapi pipi kau putih. Okey. Oh, siapa nak cerita dulu? Aku akan suluh muka dia. Hakim. Boleh Hakim? Aku carry. Aku cakap cerita aku dah Hakim. Okey. Menarik. Dah lama dah.
hari ni adalah hari yang sangat penting untuk kita sebab kita akan berkongsi cerita seram yang betul-betul pengalaman betul. Ni bukan rekaan. Bukan memang betul-betul dia nampak macam rekaan tapi sebenarnya dia bukan rekaan. So kita nak mulakan dengan kisah aku dengan Hakim dulu. Ni time ada kau cerita kat aku lah tapi tak apa kau cerita dulu. Kalau macam kau lupa kau beritahu aku boleh sambung balik. Aku tak sure lah yang ni kau boleh lupa tak benda tu sebab Jagalah. Okay, sebab kita bukannya lepak selalu kan. Biasanya kalau habis recording bukannya kita lepak selalu. Tapi kau ingat tak ada satu kisah tu masa kita pergi kat rumah aku kan. Oh yes, okay. Kan rumah aku tingkat 20. So tingkat aku rumah 20. Lepas kita makan malam kat mamak, aku ingat waktu tu naik kereta aku balik rumah sebab time tu kau penat sangat kot. Aku penat. Izrul dah balik dah. Dia memang rushing. Izrul memang rushing. Dia balik tu ke rumah dia. So bila kau datang kat rumah aku, kita lepas parking masuk dalam lift apa semua kan. And then aku tekanlah tingkat 20. Bila dah tekan tingkat 20 kita tak sembang aku rasa time tu. Aku rasa sebab masih penat. Betul. Tiba di tingkat CPG 3, car parking 3, tiba-tiba lift tu berhenti. Maksudnya lift tu bukanlah berhenti, maksudnya ada orang nak masuk lah. Sepatutnya dia yalah ke 20 ke 20. Alright. So CP3 tu pintu lift tu buka, ada 2 orang atau 3 orang budak masuk lah. Aku tak ingat time tu. 3 orang kot, mungkin 3 orang kot budak masuk. And then dia kata tingkat berapa belas tau aku tak ingat. Banyak benda aku tak ingat dalam cerita ni. Tapi dalam tingkat 10, tingkat 11 macam itulah. Dan bila pintu lift tu tutup, kita orang macam biasa lah. Kita orang tak cara lah. Macam biasa orang naik lift kan. Dan kita orang pun duduk relax. Tiba-tiba budak tu sebut, "Abang," dia cakap kat aku. Dia kata, "Abang, boleh tak tolong kami?" Dia cakap, waktu tu aku tak sure ni dengar ke tak. Sebab aku dah lupa tapi time tu memang aku dengar benda tu. Aku dengar budak tu kata, "Abang, boleh tak tolong kami?" Aku macam, aku tengah mamai, bukanlah mamai, macam penat kan. Aku kata, "Tolong apa?" Dia kata, "Tolong cari mayat kami." Dia cakap. Tapi time tu kebetulan lampu lift tu dia macam berkelip kan. Dia berkelip-kelip tu. Aku rasa mungkin selepas tu lah. Kiranya macam sebab bila dia tanya aku tolong cari mayat dia orang kan. Dia orang cakap aku macam, budak ni kenapa psycho ke apa kan. Dalam macam tak pernah jumpa je lah tempat rumah aku macam tu kan. Tiba-tiba cakap macam tu. Waktu tu lepas makan mamak, aku tak ingat lah. Mamak kan lepas dah. Ni kita orang 2.30 pagi. Dalam 2.30 pagi, dalam pukul 1.30, 2.30 macam tu lah. And then bila dia minta tu aku macam pelik lah, apa benda ni kan. Lepas tu dia orang kata, "Tolong cari mayat kami." Dia ulang 2 kali 3 kali. Lepas tu aku macam, aku pandang Anip tak perasan ke benda tu kan. Aku dah mamai masa tu. Aku pandang Anip, dia macam tak tahu lah, aku seorang ke dengar, aku tak tahu lah. And then aku paling balik kat dia orang, hilang budak tu. Ada sound effect Dia macam benda yang sangat misteri. Dan tingkat 12 ni, tingkat 12 yang aku tekan tu, dia tak ada. Maksudnya terus pergi ke tingkat 20. Faham lah. Apa maksudnya tingkat 12 tak ada? Budak tu kata nak pergi tingkat 12. Oh, button. So aku tekan. Dengarlah betul-betul. Maksudnya cancel. Maksudnya tingkat 12 tu tercancel. Dia berhenti pun tidak. Tak berhenti lah. Maksudnya aku pandang Anip, aku tak tahu Anip hayal ke apa. Aku hayal masa tu. Aku masa tu gaduh-gaduh dengan ataupun kau nampak tak budak 3 orang tu? Ke aku seorang? Aku tak tahu. Aku rasa aku nampak. Tak, masa aku dia berhenti kat CP3 tu kan. Memang ada orang masuk. Oh, kau perasan budak tu? Aku perasan ada budak masuk, tapi aku tak perasan bila dia keluar. Bila dia keluar. Tapi aku nampak kau macam kau pandang-pandang belakang. Aku ingat kau ada semut ke, kau tolong buang macam tu kan. Tapi ada orang. Tapi aku rasa macam dalam tu ramai, bukan kita berdua je. Berapa orang kau cakap budak tu? 2, 3? Dalam 2-3 orang lah. 2-3 orang lah. Macam budak-budak main kat tepi-tepi koridor. Tapi 2.30 kita pun tak rasa benda seram. Waktu tu memang tak rasa seram tu. Sebab kita orang rasa macam makin ramai, the more the merrier lah. Macam normal lah. Tiba-tiba macam, budak tu hilang.
Dia cakap perkataan mayat tu Jom. Aku takut ada lagi mayat tu. Mampus aku. Kat mana ni? Tentang itu satu signal untuk kau mencari dia. Ataupun dekat CP3 tu. Mungkin kau ada super power macam tu. Sebab kadang-kadang memang ada orang kata ada benda tu bagi tahu untuk bagi tahu. Cuma aku tak tahu. Oh, mayat dia tak dijumpai. So tapi dia aku tak tahu. tolong wakilkan. Ada apa kesahihannya sebab hantu tu semua adalah jin dengan syaitan kan. Betul. Kalau aku tak buat apa jadi? Mungkin dia akan ganggu orang lain lah. Aku rasa dia tak ganggu. Dia just nak minta tolong. Kalau ganggu dia akan gelak-gelak. Ataupun itu hanya gangguan. Sebab kadang-kadang benda ni saja je nak merosakkan kita punya akidah. Betul. Supaya kita takut dengan benda ni kan. Macam tu lah. Menarik. Seram pula tu. Dalam lift aku dah suka naik lift seorang. Tapi kau satu tingkat je naik. Kau satu tingkat je tak payah beria sangat. Ya, tapi kalau naik satu tingkat pun perjalanan ni tak jauh pun. betul juga kan. Okay, kau ada cerita tu. Okay, kau cakap. Aku ada cerita yang real sebenarnya. Okay, go. So, Dia cakap macam cerita aku tak real. Tak, yang ni benda ni betul-betul berlaku. Okay ke nampak bayang-bayang macam mana? Okay. Nampak macam separuh lah sebab bayang mic kan. Tu lah, sama macam kau tadi. Okay. Cerita ni benda ni berlaku waktu aku sekolah menengah. Abang aku pula masa tu dah betulkan saya belum kalau salah masa tu matrikulasi atau awal universiti. Kenapa dia kena betul kan? Sebab ini pengalaman abang aku. Dia cerita kat abang long dia tu yang kat kamera tu. Okay, abang aku ada satu habit yang aku tak sukalah, which is dia suka ghost hunting. I see, faham. So ghost hunting ni tak ada dalam jiwa aku. So aku takkan pernah ikut lah apa-apa ghost hunting atau apa. So dia ada team dia yang suka pergi ghost hunting. So suatu hari ni dia pergi ghost hunting pada waktu pagi bersama team dia. Tapi aku tak ingat di mana. Yang aku tahu tempat tu kontroversi. Aku tak tahu lah Villa Nabila ke, hutan ke, kondo. Kau tahu section 2 ada satu banglo RM50. Mana dengar? Banglo sewa RM50 tu famous kan. Aku tak tahu mana satu tempat yang dia pergi. Tapi dia pergilah melakukan aktiviti dia yang biasa. Cuma aku tak tahu yang dia buat apa orang panggil paranormal activity ni with camera atau tak. Mungkin dia just nak, ada setengah orang dia just nak rasa vibe seram tu. So dia pergilah bersama tim dia. Pusing pergi dengan tim sebab safety. Okay. So dia pergi dengan tim dia. Pusing. Tak jumpa benda ni Mat. Lagi kamu cari, lagilah tak jumpa. So tak jumpa, mereka kecewa. Baliklah terus drive pergi ke kedai mamak ataupun kedai apa aku tak tahu. Sebab aku tahu dia adalah kedai makan. Faham. Waktu dalam perjalanan tu, kawan dia seorang ni senyap je. Makan pun senyap je. Dah sembang-sembang. Lepas tu diorang macam cakap lah pengalaman tadi. Macam tak ada lah tadi, macam wah tak worth lah kita pergi hari ni, tak ada something. Tapi kawan dia diam je. This might be cliche story. Dia dapat message daripada kawan dia seorang di dalam group. So dia tengok phone dia. Dia kata, asal tinggalkan aku. Tolong something music. Okay, dia kata asal tinggalkan aku. Lepas tu yang dia kata tolong kenapa tinggalkan aku tu ada dekat depan abang aku. Aku rasa dia macam group of 4 kot. So dia orang macam tengok phone. Masa tengok depan kan, kawan dia senyap je lagi. Padahal kawan dia tinggal kat sana. Tapi sebab tak nak nampak yang kita tahu dia ni hantu, dia orang pura-pura tak tahu dia ni bukan kawan. Dia macam tanya, kau kira? Aku tangguk je. Lepas tu kata, jom kita pergi tempat tadi nak? Lepas tu dia, ikut je. Lepas tu member tu duduk belakang sekali. Kawan dia pun duduk belakang juga. Cuma 4 orang kan, 2 orang duduk belakang kan. Cuma dia dah tak pandang dah orang yang kawan dia yang tertinggal tu. Which is benda tu menyamar jadi kawan dia kan. Sampai je kawasan tu, elok je sampai, aku tak tahu lagi jarak berapa meter atau berapa jauh. Tiba-tiba kan dia pandang tempat lain kan. Tiba-tiba macam handphone dia berdering. Lepas tu dia macam angkat call. Dia cakap, kau dah kat mana? Aku dah tunggu lama kan. Lepas tu dia pelik, lama? Rasa macam baru 30 minit tau. Lepas tu tengok kawan dia kat belakang tu dah tak ada. Dia macam disappear like magic. Aku tak tahulah orang belakang tu react macam mana. Tapi ini story from abang aku lah. So bila dia sampai kat sana, kawan dia kata, babi doh tinggalkan aku semua. Lepas kita macam, pasal abang aku cakap, sekejap je kan, kita tinggal kau 40 minit. Tak, 2 jam lah kau tinggalkan aku. Lepas tu dia macam dia kata
dimension sana dia dapat mengalami masa 2 jam. Macam kau pernah dengar pasal Interstellar. bukan itu salah. Bunian punya dimension yang aku cakap. Dia rasa duduk sana lama je. Padahal padahal sekejap je dia sebenarnya. Deal seminggu. Tapi kat sana dia dah berkahwin, dia dah ada anak. Bila keluar dia macam aku sebenarnya baru hilang seminggu. Padahal dah dekat dunia bunian dia dah duduk lama. Aku rasa situasi dia sama di mana kawan abang aku tu merasa pengalamannya 2, 3, 4 jam. Padahal dia hanya 30 minit hilang. Itu adalah pengalaman abang aku. Nasihat dia, jangan buat paranormal activity kalau korang tak ada pengalaman atau tak ada ustaz yang boleh membantu ke apa. Betul. Bila berlaku kejadian macam ni, bila berlaku kejadian kerasukan atau apa, kau tak boleh kontrol. Kebetulan kawan abang aku tu boleh kontrol sebab memang ada orang macam tahu sedikit baca-baca kan. Tapi But dia still experience Dia lah. tertinggal sorang-sorang. Kalau dia jadi apa-apa sorang-sorang dekat rumah tu macam mana? So tu cerita daripada abang aku, which is true. Nanti nak try bawa abang aku masuk podcast boleh. Betul. Dia minat paranormal activity, tapi aku tak rasa dia buat lagi dah. Itulah ceritanya. Pernah tak pergi paranormal activity? Dulu masa aku belajar dekat Lendu, selalulah dia orang pergi dekat Singgasana Sultan Melaka. Lepas tu hotel terbiar. Lepas korang tu pergi? kita orang pergi. Aku ada macam pertanyaan. Takut orang yang pergi apa? Paranormal activity ni, dia sebenarnya takut atau tak takut lah. Maksud aku dia nak merasai pengalaman takut ke ataupun dia macam nak cabar diri dia ke atau apa sebenarnya? Aku pergi tu 20 orang. 20 orang. Contoh kalau dekat ada dia orang panggil tu Singgasana Sultan ketika itu. Sultan zaman dulu kan dia ada buat macam R&R dia, tapi dia buat lah istana besar gila lah. So sekarang dia dah terbiar. Aku rasa Jabatan Pelacongan pun tak naik taraf benda tu. So bila kita orang pergi malam-malam, kan dia orang akan buat macam round tau, 20 besar lah. Aku akan make sure aku akan duduk tengah-tengah dekat orang yang pro tu. Kalau aku duduk, contoh kalau dalam bulatan, halakan dekat aku takut tak nampak muka. Sorry. Kalau macam dalam bulatan, pintu kat sini 1, 2 kan. Kalau kau duduk dekat sini, ada possibility kau akan diganggu. Oh, faham. So aku akan make sure aku akan dekat dinding. Kalau dinding, takkanlah hantu tu nak keluar kepala. Macam tu kan. Dia jadi macam pelik kan. Pelik. Hantu tu akan keluar dekat kawasan yang ada lubang pintu kat tepi tu. Selalu macam tu lah. Kau akan duduk tengah-tengah. Aku akan duduk tengah. Aku akan selamatkan diri. Aku selfish sikit lah. Tapi kau pernah nampak tak Aniat rupa dia? Nampak tak pernah. Rasa pernah. Tapi aku baca ayat kursi je. Lepas tu hilang. Aku rasa one of thing keyakinan kita lah. Kita rasa Tuhan akan bantu kita. Itu yang melemahkan dia. Instead of kita rasa macam ayat kita tu, ayat kursi kita baca dalam ketakutan, susah sikit. Kita yakin yang dia macam imagination, yakinkan dia as a weapon untuk buatkan dia tak ganggu. Itu lagi menakutkan lagi benda tu lah. Faham. Okay, cerita aku lah. Okay, cerita Aniat. Okay, cerita aku ni dia di zaman moden lah. Dia ada pasangan suami isteri dan juga suami. Diorang ni serba kekurangan. Maksudnya jelah dia ada kereta, duduk dekat apartment dan sebagainya lah. Tapi macam biasalah orang panggil miskin bandar. Miskin bandar. Jadi nak jadikan cerita, suami dia ni macam-macam lah buat benda, tapi diorang adalah konflik kewangan. Sampailah satu ketika tu diorang tiba-tiba macam alhamdulillah rezeki datang, duit ada dan sebagainya. Diorang mula upgrade kehidupan diorang. Tapi ada satu tabiat yang isteri dia muskil pasal suami dia. Suami dia lepas dia balik kerja, diorang kerja lain tempat lah. Suami dia akan duduk dalam kereta lama. So maksudnya bila dia naik ke rumah, dia cakap you naik dulu lah, I duduk kereta kejap. Dia biar macam tu. So isteri dia terasa tak ada apa-apa lah. Sebab biasalah kita pun kadang-kadang nak duduk dalam kereta kejap, relax. So kita bagi orang rumah kita naik rumah kan. Sampailah satu malam, masa tu dia macam biasalah, si suami kata okay you duduk dalam kereta, you naik lalu, I nak duduk dalam kereta kan. Bila isteri dia naik ke rumah, bila dia buka pintu, barang-barang semua berselerak dalam rumah dia tu. Barang-barang berselerak. Nak kata dia boleh kucing, tak boleh kucing. Nak kata masa dia tinggalkan rumah tu memang barang tu ada, macam ada orang pecah masuk. So dia call lah suami dia. Dia call suami dia. Okay, bila boleh call lagi lah, dekat parking tu ada line lah. Bila suami dia angkat, bunyi macam orang berdengus.
bila dia call suami dia, dan yang berdengus yang ada dalam kereta dia bunyi macam macam tu berdengus. So dia sangat-sangat takut dan terkejut. Dia nak datang, dia nak duduk rumah tu, tapi dia pun takut ada benda dalam rumah tu. Tapi pada masa yang sama dia nak turun dekat parking, nak check suami dia takut. Ni macam something wrong ni. Takut stroke ke apa kan? Dia tak fikir stroke lah, dia fikir hantu lah, obviously lah kan. So dia pun biar, okay. Dalam masa beberapa minit suami dia datang, relax, macam tak ada apa-apa. Suami dia datang macam tak ada apa-apa, macam kenapa ni? So tadi I call you, macam suara you berdengus. Tak, mana ada, I okay je, tadi I buat kerja-kerja dalam kereta. Dia dah pelik. So dia potong benda tu, dia fokuskan kepada kenapa rumah dia berselerak lah. So dia pun macam tak ada apa kot. Mungkin dia dah buat report pada management, tapi tak ada kes-kes pecah masuk. So management dia tak boleh nak argue, dan benda tu berlalu macam tu je. Okay, seminggu lepas tu berlalu lah. And then satu hari ni juga, diorang masa diorang tidur si isteri ni bangun untuk minum air lah pagi-pagi dalam pukul 3.30 macam tu. Tiba-tiba bila dia bangun, dia nampak ada orang tengah berdiri dekat sebelah pintu rumah dia. So dalam rumah dia tu, rambut panjang. So dia nak pergi dekat perempuan tu. Macam cerita Inggeris lah. Dia takut lah. So perempuan tu pandang dia macam perempuan biasa. Perempuan dia tak kenal siapa. Sambil pandang dia nak cekik isteri tu. Dia kata, pulangkan balik hak aku. Kena pulangkan balik. Tak tahu, dia macam perempuan tu macam, dia macam cuak lah. Kenapa ni? Tak Pap. Macam biasalah, dia bangun, dia tak sedar. Dah bangun-bangun tak sedar. Tak sedar, dah kata ada suami dia lah. Okay, diorang pun macam bising. Kenapa ni? Apa semua? Dia panggil lah ustaz. So ustaz dia pun, dipendekkan cerita, ustaz dia pun okay ustaz, ni lah ruqyah apa semua. Tiba-tiba ustaz tu pergi dekat suami dia. Ustaz cakap, kau pulangkan balik barang tu. Tu macam suami dia macam dah tertelan air liur, macam ada sesuatu yang disorokkan. Isteri dia macam bela, kenapa? Ustaz kata tak apa, sekarang ni urusan dia, benda tu ada hutang dengan suami dia. So tiba-tiba suami dia macam mengalir air mata. So berupanya ni paling plot twist lah. Okay, diorang pergi ke tempat parking tu. Ramai-ramai pergi ke tempat parking tu. Sebenarnya kalau korang nak tahu, tempat parking tu adalah perkampungan jin. Okay. Perkampungan jin yang berkampung dekat situ. Jadi mana datangnya duit-duit yang banyak tu? Suami dia minta daripada jin-jin tu. Dia minta. Dia curi. Tak, dia minta. So sebagai apa tawaran dia? Dia dijadikan gundik dekat dalam perkampungan jin tu. Maksudnya dia menjadi gundik. Dia kena menari-nari dalam perkampungan jin. Dia menjadi gundik pondan. Dan apa yang membuatkan hantu tu datang, jin tu pulangkan balik? Dia mencuri lipstick jin tersebut. Kau customer ni. Ya. Tak, dia macam, diorang kan ada macam, okay, kau gundik 1, gundik 2. Masalahnya laki dia tu mencuri peralatan performance jin tu. Jadi dia datang, dia minta balik lah hak dia. So bayangkan, dia manusia, dia jadi gundik pondan untuk persembahan jin di perkampungan parking rumah apartmen dia. Itu yang lama sangat dia duduk kat dalam kereta. Ya, itu lamanya. Itu yang menjawab persoalan tu. Tahu yang lama. Menarik kan? Yang menariknya, ustaz tu dia boleh cakap dengan muka serius. Dia dah tahu dah. Ya, dia dah tahu. Kau pulangkan balik. Ya, pulangkan balik. Dia marah sebab benda tu dah mengganggu. Dia dah masuk dalam rumah tu. Patutlah berdengus. Ya, patutlah berdengus. Yang berdengus tu adalah penat lah dia menari-nari persembahan. In return, jin tu bagi dia duit. Jadi dah settle apa semua tu, alhamdulillah semuanya dah okey. Tapi sayangnya suami dia ada penyakit denggi. Sebab dekat kawasan parking tu banyak nyamuk. Jackpot, denggi, meninggal, tinggallah jackpot. Isteri dia kesorangan menjadi. Dan dia pindah rumah. Cuba cari. Dia pindah ke Sydney, kan? Australia. Jauh. So guna itulah. Duit jin tu lah. Dia dah ada hibah. Ada hibah. So kiranya dia dah jumpa pasangan yang bukan yang baik lah, yang tak menggunakan jin lah. Bondan atau apa. So itulah cerita. Okay, menarik. Ya, cerita dia kan? Sangat tajam. Tapi kualiti cerita smooth, performance smooth. Saya rate 9/10. Thank you. Okay, saya hanya ada satu soalan sebelum kita tamatkan. Alright, baik. What
would you do? Okay. Ni cerita pendek je, sorry ya. Ada satu bapa ni, anak dia sakit tau. Anak dia demam. Dia kata, ayah, adik demam, boleh teman adik tidur tak? Okey lah, ayah teman adik tidur. Waktu nak teman si adik ni tidur, ini sebenarnya true story tapi aku shortkan je. Nak temankan adik dia tidur, dia nak peluk lah anak dia, peluk anak dia. Dia terlelap. Sekejap, lepas dia buka mata, dia masih peluk anak dia. Tapi dalam keadaan different figure. Dia rasa dia tengah peluk something yang different. Dia tak, kita tengah tidur ni, mana kita tahu kita peluk apa, kita macam ni kan. Lepas tu dia kata, ayah peluklah adik. Waktu tu dia tengah peluk anak dia tau, tapi anak dia kat belakang dia cakap, ayah peluklah adik. Bila dia buka mata, dia bukan peluk anak dia. Dia peluk macam benda yang berbulu. What would you do? Kalau kau buat apa? Aku berada di posisi aku haiwan berbulu tu. Sebab aku tahu penghujung cerita dia macam freak out dan membuatkan anak dia jadi tak keruan. Macam mana kau nak kontrol situasi? Yelah, itu fast respon lah. Aku macam wah macam tu kan. Aku nak continue peluk. Mungkin kalau benda ni nampak kelakar, tapi aku boleh buat lah. Aku akan cari any lubang, aku sula macam tu, bagi dia benda tu terlanjut, untuk make sure kan dia adalah makhluk, bukannya makhluk halus. Apa? Kan aku benda tu maksudnya aku, makhluk manusia lah, bukan makhluk halus. Dia macam ada sensory kan. Aku cari macam lubang ke apa, tak aku tu. Boleh jadi aku, yelah, benda tu berseram, tapi benda tu boleh jadi macam masuk sekali. Kalau dia terlanjut, aku tolak dia. Dia terlanjut, dia ada reaction mix feeling. Dia tak fokus. Dia tak fokus untuk attack aku, ataupun dia tunjuk muka, dia senyum ke kan. Dia terkejut dengan jari lah. Kau tolak cucuk dengan jari lah. Aku carilah kalau tak ada lubang, pisang ke aku macam what the fuck. Macam tu, contoh dah lama cari, member tinggal aku macam apa je. Ayah kat belakang. Ayah. Ya kejap. Apa benda tu dah layan. Okay. Kalau aku akan pura-pura pengsan. Biar je anak aku kata ayah. Aku kena pura-pura pengsan. Biar benda tu hilang sendiri. Kalau kau cepat quick respon. Kalau aku pusing lah dengan dia pusing. Kau peluk sekali tu orang. Aku lagi kuat. Dia macam aku dah kena, kau sekali kena. Dah macam ni, dia sama anak dia sikit. Okay. Terima kasih. Bagus lah. Menarik juga cerita kita pada kali ini. Betul. Korang boleh juga share story seram korang pada kami. Kami akan membacanya dengan cara menarik. Betul. Kalau ada pengalaman seram ataupun korang ada confession seram, bolehlah korang submitkan dekat kami punya DM Instagram. Dan aku tahu orang yang pertama akan submit adalah Tut. Okay. So kita okay. Terima kasih Zat kerana mempromosi atau membawa apa dia mana? Sponsor. Masih kena menaja podcast kami kali ni, iaitu Zat Jus Botanica yang diperbuat daripada durian Belanda. Betul, yang boleh memberikan tenaga sepanjang hari untuk mereka yang melakukan pekerjaan, dan also untuk memberikan dan membantu untuk mengawal sakit sendi dan otot, dan juga melancarkan sistem penghadaman dan pencernaan, dan juga berita baik kepada mereka yang ada gout. Korang boleh jadikan Zat Jus Botanica sebagai alternatif untuk mengurangkan keradangan. Bagaimana cara untuk dapatkannya, Hakim Izzuddin? Nak dapatkan Zat ni senang saja. Korang boleh pergi ke mylustre.com.my, mylustre, atau boleh WhatsApp di 0175123401. Make sure gunakan promo kod kita orang Bros and Mike untuk dapatkan pengurangan sebanyak RM2. Dan kepada mereka yang masih belum lagi follow semua social media Bros and Mike, follow lah semua social media kami, Twitter, Instagram, YouTube yang paling penting sekali, dan juga Spotify untuk dapatkan video-video berkualiti daripada kami. Dan juga jangan lupa follow semua social media Zat Malaysia, especially kepada mereka yang sukakan penerangan, berminat lebih lanjut. Tolong follow dan juga ikuti live setiap hari daripada Zat Malaysia di TikTok. Diorang akan explain everything tentang produk, dan korang boleh tanya terus direct tanpa ada sebarang halangan. Pastikan menggunakan kod Bros and Mike hanya di website mylustre.co.my. Kod kami tidak valid di Shopee dan juga tidak valid di TikTok. So apa-apa sahaja pembelian, kalau rasa nak bijak berbelanja, sila beli di website mylustre. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.